Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita bertemu lagi dalam siri yang ketiga dalam pembelajaran PDPR sebagai subjek Nahu tingkatan 6 STAM. Jadi insya-Allah kita sambung tajuk al-fa'il. Okey, para pelajar sekalian ya, boleh tengok buku teks masing-masing pada muka surat 9. Tajuk dia hazful fi'li jawazan au wujuban. Hazaf fi'il itu sama ada harus ataupun wajib. Maknanya ada fi'il yang dibuang harus, nak buang pun tak apa, tak buang pun tak apa. Ada yang fi'il mesti kena buang, wajib ya. Kita tengok. Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira kamisli Zaidun fi jawabi man qara. Cuba tengok okey. Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira, dan merafa'kan akan fa'il oleh fi'il udmira yang telah dibuang. Kamisli Zaidun, seperti contoh perkataan Zaid fi jawabi man qara, pada menjawab pertanyaan siapakah yang membaca. Okey. Qala syarihu rahimahullah taala, kata syarih yakni Ibn Aqil, iza dalla dalilun 'ala al-fi'li. Ini poin dia, ustaz buat hijau ni poin dia. Iza dalla dalilun 'ala al-fi'li jaza hazfuhu wa ibqa'u fa'ilihi. Apabila ada dalil, ada bukti yang menunjukkan kepada fi'il, harus membuangnya dan mengekalkan fa'ilnya. Makna fa'il ada tapi fi'il kita buang. Contoh, kama iza qila laka, seperti apabila dikatakan kepadamu man qara'a. Orang tanya kita, man qara'a, siapa yang membaca? Fataqulu, maka anda mengatakan Zaidun, satu patah saja, Zaidun. Okey, persoalannya Zaidun ni nak i'rab apa? Jadi perkataan Zaidun kita boleh i'rab fa'il marfu' bid-dhammah. Mana fi'il dia? Fi'il dia tak ada, dibuang. Takdirnya, mana asal kalimah dia? Qara'a Zaidun. Orang tanya kita siapa yang baca, kita kata Zaid yang membaca, tapi kita singkat, kita buang baca, sebab perkataan baca tu dah ada pada soalan tadi. Jadi kita kata Zaidun itu dah jadi fa'il kepada qara'a. Jadi yang ni harus, maknanya harus, nak buang pun tak apa, tak buang pun tak apa. Okey, harus kita kata Zaidun saja ataupun harus kita kata qara'a Zaidun. Okey. Wa qad yuhzaful fi'lu wujuban, dan kadang-kadang fi'il itu dibuang secara wajib, tak boleh tak buang. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, tak nampak ya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Tengok buku teks, dalam buku teks nampak jelas. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, sekiranya seseorang di antara musyrikin meminta perlindungan kepada kamu wahai Muhammad. Jadi ustaz tulis lain ya, tak nampak. Okey, tengok sini ya. Wa in ahadun, ini asal ya. Wa in ahadun, in syartiyah. Ahadun i'rab dia fa'il marfu' bid-dhammah. Minal musyrikin ja majrur, istajara fi'il madhi
mabni alal fatahi dan dia jadi fi'il jawab kepada in ya. Ka maf'ulun bih. Jadi asal bagi wa in ahadun minal musyrikin istajaraka ialah wa in istajaraka ahadun minal musyrikin istajaraka. In syartiyah dia kena ada dua fi'il. Satu fi'il jawab, satu fi'il syarat. Yang ni panggil fi'il syarat, istajara. Yang kedua istajaraka yang hujung tu adalah fi'il jawab. Jadi ayat dia sebenar wa in istajaraka ahadun. Jadi kalimah ahadun ini kita i'rab sebagai fa'il marfu' bid dhammah. Mana fi'il dia? Istajaraka. Jadi istajaraka ni kita buang. Jadi di sini hukum dia wajib kena buang. Okey, wajib kena buang fi'il. Jadi istajaraka kita buang. Tinggal wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Okey, baik. Fa ahadun fa'ilun bi fi'li mahzuf. Maka ahadun itu jadi fa'il kepada fi'il yang dibuang secara wajib. Takdirnya wa in istajaraka ahadun istajaraka. Jadi di situ wajib kita buang istajaraka yang pertama ni. Wa kadzalika, begitu juga kullu ismin marfu'in waqa'a ba'da in au iza. Setiap isim marfu' yang berada selepas daripada perkataan in ataupun iza. Fa innahu marfu'un bi fi'lin mahzuf, maka dia juga hukumnya marfu' dengan fi'il yang dibuang secara wajib. Okey, contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, izas sama'un syaqqat. Okey, izas sama'un syaqqat, surah Al-Insyiqaq ayat 1, apabila langit terbelah. Jadi kita faham bahawa iza ini adalah adawatu syartiyah. Bila adawatu syartiyah, iza dia nak kepada dua. Dia nak kepada dua fi'il. Fi'il yang pertama adalah fi'il syarat, fi'il yang kedua adalah jawab syarat. Jadi bagi kalimah iza sama'un syaqqat, asal dia ni. Asal dia iza insyaqqatis sama'u. Okey. Ni. Iza insyaqqatis sama'u insyaqqat. Jadi hak ni dibuang ya. Hak ni dibuang. Tinggal iza sama'u insyaqqat. Wa hadza mazhabu jumhurin nahwiyin. Inilah mazhab jumhur ahli nahwu. Jadi hak kita bincang ni adalah mazhab jumhur ahli nahwu. Maka ringkas kata adik-adik sekalian, untuk tajuk ini buang fi'il ini mana dua saja. Harus buang ketika ada dalil menunjukkan fi'il, dan wajib buang ketika dia berada selepas in dan iza. Okey, itu saja untuk tajuk hazful fi'li jawazan atau wujuban. Kemudian kita masuk pula kepada tajuk berikutnya, ta'nisul fi'li. Okey, ta'nisul fi'li, mentakniskan fi'il ma'al fa'ilil muannas, serta fa'il yang muannas. Apa hukum dia? Tengok. Wa ta'u ta'nisin talil madhi iza kana li unsa ka abad hindul aza. Wa ta'u, dan ta ta'nis. Ta ta'nis ni mana ta yang sambung pada fi'il madhi. Kalau zahaba, zahabat, daraba, darabat, yang hujung tu panggil ta ta'nis. Talil madhiya, yang mengiringi fi'il madhi, yakni yang bersambung dengan fi'il madhi. Iza kana li unsa, bila adalah dia untuk muannas. Contoh ka'abad hindun al-aza, seperti abad makna enggan, zaidun hindun al-aza, akan perkara yang menyakiti. Maknanya hindun ni dia tak mau perkara-perkara yang menyakiti. Itu makna dia. Jadi di sini abad fi'il madhi, okey, diakhiri dengan ta ta'nis. Manakala hindun, i'rab dia fa'il marfu' bid dhammah. Al-aza i'rab dia maf'ulun bih mansub bil fathah al muqaddarah. Okey, baik. Qala syarih, iza usnidal fi'lul madhi ila muannasin
apabila disandarkan fi'il madhi kepada muannas. Okey. Apabila disandarkan fi'il madhi kepada muannas. Lahiqathu, lahiqathu menghubunginya ataupun dia ni akan bersambung dengan ta ta'nis ataupun ta ta'nis sakinah, makna ta mati. Tadullu ala kaunil fa'ili, yang menunjukkan keadaan fa'il itu muannas. Okey. Jadi nak bukti kata fa'il itu muannas, maka fi'il madhi tadi kita akhirkan dia dengan ta ta'nis. Wala farqa baina zalika bainal haqiqi wal majazi, tidak ada beza pada fi'il pada muannas haqiqi ataupun muannas majazi. Okey, contoh qamat hindun. Hindun ni muannas haqiqi sebab hindun memang nama orang perempuan. Maka sebelum dia kita letak qamat, tak ta. Adapun wa tala'ati syamsu. Syamsu ni matahari. Matahari ni muannas juga tapi dia muannas majazi. Dalam Quran sebut wasyamsi waduhaha, kan dia datang dhamir dengan ha, mana muannas lah dia. Jadi kalimah syamsu muannas majazi. Jadi kalimah tala'at pun kita letak ta juga. Cuma bezanya yang mana wajib, yang mana harus. Nanti kita bincang sekali lagi. Okey. Lakin laha halatan ni, tapi ada dua keadaan. Yang pertama halatul luzum, keadaan wajib. Yang kedua halatul jawaz, keadaan harus. Wa sayatil kalamu ala zalik, dan akan datang perbicaraan tentangnya. Okey. Yang seterusnya kita tengok di manakah wajibnya meletakkan ta'nis. Wujubu ta'nisil fa'ili, maka wajib mentakniskan fa'il. Kita bincang tentang sebenarnya tak kena tajuk ni ya. Tak kena, ustaz perbetul sikit ya. Sebenarnya tak kena lagu ni ya. Tajuk sebenarnya dia nak apa? Nanti ustaz perbetul sikit. Tajuk dia ni sepatutnya bukan wujubu ta'nisil fa'il. Sepatutnya dia kena dia kena wujubi ta'nis al-fi'l ya, al-fi'lu. Bukan fa'il, al-fi'l. Wajib ta'nis fi'il. Sebab kita bincang ni bukan fa'il, kita bincang ni tentang fi'il. Fi'il madhi yang letak ta'nis di belakang, wajib ke ataupun harus, yang tu kita bincang. Kita tak bincang pasal fa'il. Okey, jadi tajuk ni salah ya. Cuba betul. Wa innama talzamu fi'la mudmari muttasilin aw mufhimin zatahiri. Wa innama, sesungguhnya, talzamu fi'la mudmari, talzamu mana wajib meletakkan ta ta'nis. Fi'la mudmari akan fi'il yang ada dhamir muttasilin, dhamir muttasil satu, au mufhimin zatahirin, ataupun yang difahami zatahirin, adanya muannas. Okey, baik. Tengok huraian dia, syarah dia. Talzamu ta'ut ta'nisis sakinatu al-fi'l al-madiyah fi mawdi'aini. Wajib letak ta ta'nis yang mati pada fi'il madhi pada dua tempat. Dua tempat ni wajib kita ta'niskan fi'il madhi ya. Ahaduhuma, salah satunya, an yusnadal fi'lu ila dhamiri muannasin muttasilin. Ila dhamirin muannasin muttasil. Maknanya disandarkan fi'il kepada dhamir muannas muttasil. Dhamir muannas yang berhubung dengan fi'il lah ya. Muttasil maknanya berhubung, bersambung. Wala farqa baina zalika, tidak ada bezanya bainal muannasil haqiqi wal majazi, di antara muannas haqiqi dan muannas majazi, tak ada beza. Jadi kalau muannas hakiki sekalipun kita kekalkan, kita letakkan ta, okey, wajib. Dan kalau muannas majazi sekalipun kita letakkan ta, hukumnya wajib. Okey, tapi pelajar kena faham ya.
Maknanya yang kata wajib letak ta ini pada jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Tengok Hindun mubtada, qamat khabar, syamsu mubtada, tala'at khabar. Cuma kita nak ambil kalimah qamat ni. Jadi kalimah qamat ini fi'il madhi. Okey. Fi'il madhi dan dia berhubung dengan ta ta'nis. Jadi ta ta'nis ini sebagai dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan fi'il. Okey. Jadi ketika ini mana fa'il dia? Jadi fa'il dia berada dalam qamat. Jadi kalimah qamat itu ialah fi'il madhi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Dhamir yang bersembunyi, taqdiruhu hiya. Jadi hiya itulah, yang dalam itulah kita jadikan dia sebagai fa'il kepada qamat. Okey. Jadi kalau kita tengok jumlah ismiyah lagu ni, mana Hindun duduk depan, kemudian baru fi'il, maka fi'il ni kita kena turut kepada hak depan ni. Bila dia muannas, kita kena ta'niskan fi'il. Sama juga contoh bagi muannas majazi, asyamsu, matahari. Jadi wajib kita kena tala'at, kena letak ta di belakang. Maka tak boleh kata qama, tak boleh kata tala'ah, dia kena kata qamat, tala'at. Okey. Fa in kana dhamiru mufassilan. Kalau dhamir mufassil, dhamir yang bercerai, lam yu'ta bi ta. Mana kita tidak letak ta. Contoh, yang ni tidak ada bekas sukatan kita lah, cuma sebagai tambahan. Mana kalaulah dhamir itu dhamir mufassil, dhamir yang bercerai, kalau dhamir yang bersambung dengan fi'il itu panggil dhamir muttasil. Kalau dhamir yang berasingan dengan fi'il itu dia panggil dhamir mufassil. Kalau dhamir itu dhamir mufassil, tidak boleh letak ta. Contoh, Hindun. Hindun ni perempuan. Jadi fi'il dia muzakkar. Hindun maqama illa hiya. Jadi dhamir dalam ni kita buat keluar dah. Kita letak asing. Jadi kita kata Hindun maqama. Kita tak kata Hindun maqamat. Sebab apa? Sebab dia tak ada dhamir mustatir. Dhamir dia ialah dhamir munfasil. Okey. Nampak? Okey. Jadi yang kita fokus yang inilah, yang saya tanda dengan warna hijau. Ini poin dia, dan yang warna apa ni? Yang warna jingga ni adalah contoh dia. Okey, asani yang kedua. An yakuna al-fa'ilu zahiran. Okey. Syarat yang kedua wajib mentakniskan fi'il. Syarat yang kedua an yakuna al-fa'ilu zahiran. Bahawa fa'ilnya adalah isim zahir. Haqiqiyat ta'nis, muannas haqiqi. Ini tertentu pada jumlah fi'liyah di mana qamat Hindun. Qamat fi'il madhi berakhir dengan ta ta'nis kerana Hindun tu fa'il dia marfu' bi ad-dhammah dan dia adalah muannas haqiqi, muannas yang sebenar. Okey. Maka kita fahamnya kalau muannas majazi tak perlu nak letak pun tak apa, tak letak pun tak apa. Tengok. Inilah yang dikehendaki dengan kata au mufhimin zatahirin, ataupun memberi faham dia adalah muannas. Kalimah Hindun ni walaupun tak ada ta, kita faham bahawa dia ni muannas sebab Hindun diletakkan kepada nama orang perempuan. Okey, baik. Kita tak jumpa lagi orang lelaki nama Hindun kan? Okey, baik. Okey. Wa fuhima min kalamihi, difahami daripada kalam musannif anna ta'a, bahawa ta la talzam, tidak wajib fi ghairi hazainil mawdi'aini, pada selain dua tempat ini. Selain daripada bila bersandar dengan dhamir muannas muttasil dan keadaan fa'il dia isim zahir muannas hakiki, selain dua tu maka letak ta adalah tidak wajib. Fala talzamu fil muannasil majazi az-zahir, dan tidak wajib pada muannas majazi yang isim zahir. Contohnya fataqulu tala'a syamsu. Jadi di sini cuba tengok mana fa'il dia. Fa'il dia syamsu. Syamsu ni adalah muannas majazi, ya. Matahari ni muannas majazi. Cuba tengok sebelum dia.
kalimah tala'a kita boleh tidak letak ta. Contoh yang kedua, tala'at asy-syamsu. Ni kita boleh letak ta. Jadi untuk muannas majazi kita boleh, harus kita letak ta, harus kita buang ta. Harus tala'a asy-syamsu, harus tala'at asy-syamsu. Okey. Okey, itu saja. Okey. Itu saja untuk topik kita hari ini. Okey, saya harap para pelajar sekalian dapat memberi tumpuan terhadap apa yang disampaikan tadi. InsyaAllah kita akan masuk ke siri yang keempat nanti. Kita akan bincang hukum ta'nis bagi fi'il yang dipisahkan dengan selain daripada illah dan dipisahkan dengan illah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.